سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Terima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersiaran pada pagi ini menggunakan FB Live Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Mudah-mudahan suara saya jelas boleh didengari. Boleh komen, tuan-tuan boleh mengutarakan soalan-soalan berkaitan dengan Ramadan pada ruang komen yang ada. InsyaAllah saya akan cuba jawab setakat mana yang saya mampu pada akhir kuliah nanti. Saya akan cuba jawab setakat yang saya mampulah. Biiznillah ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kepada pihak surau kerana menyediakan page ini untuk pagi ini, untuk live pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari yang kedua puasa kita. Kejam-kelik dah hari kedua kita puasa. Hari kedua kita puasa, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Al-ayyam tamshi bisur'ah. Hari-hari ini akan berlalu dengan begitu pantas, begitu cepat. Moga-moga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita dapat pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas, katakan. Moga-moga Ramadan yang kita sedang ada hari ini adalah Ramadan yang wallahu a'lam, kita pun tak tahu adakah ianya Ramadan yang terakhir buat kita ataupun tidak. Semalam baru saja ada sahabat pensyarah di USIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia ketika salat maghrib. Tapi kita pun tak tahu umur kita ni bila, wallahu a'lam. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa menambahkan kita kata rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada bulan Ramadan ini, kemustajaban doa yang ada pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PKP yang berlaku hari ini ialah pada yang dilanjutkan lagi, pasti ada hikmah di sebaliknya. Sebagai orang Islam, kita sentiasa menganggap sesuatu perkara itu ada hikmah di sebaliknya. Sama ada kita tahu dengan segera ataupun kita tahu lewat, dirahmati Allah, pasti ada kita kata ada dia punya yang dipanggil dirahmati Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Sama ada kita kata kita tahu kita kelebihan itu datang dengan segera ataupun datang lambat, dirahmati Allah, wallahu a'lam. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sedang penonton, kita akan bincangkan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa. Khususnya kita nak lihat bagaimanakah ataupun yang dipanggil sifatus siyam ataupun sifatus saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kaifa saumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi kita nak tahu pada pagi ini, insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ni saya akan kupaskan kitab ni, kitab yang dalam versi bahasa Arabnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertajuk begitulah, Sifatus Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, sifat
puasa Nabi SAW pada bulan Ramadan yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali dan juga Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan kupas hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat saumin Nabi SAW, sifat puasanya Nabi SAW. Sepanjang bulan Ramadan ni kita akan lihat kitab ni, nama Allah. Wallahu a'lam, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan. Saya nak tanya siapa yang dah melihat live ni, suaranya clear tak? Kalau tak clear mungkin ada masalah ke yang saya perlu setting. Jadi gambar clear tak, suara clear tak, boleh tolong komen sikit dekat ruang komen yang ada tu. Tuan-tuan dan macam Allah, moga-moga kita semua dapat manfaat. Apapun ini akan dirakam, akan dimasukkan balik dekat dalam live Facebook kita, Facebook An-Nur kita, Surau An-Nur Bandar Puteri. Moga-moga tuan-tuan dan Allah semuanya dapat manfaat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, juga seperti mana yang saya katakan tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada hari yang kedua. Maka tidak ada salah untuk saya menceritakan kepada tuan-tuan tentang kelebihan-kelebihan puasa, kelebihan-kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan khususnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas dalam Al-Quran sendiri telah menyebutkan kelebihan berpuasa. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. Tengok ayat tu. والصائمين والصائمات. Dan orang-orang lelaki yang berpuasa dan orang-orang perempuan yang berpuasa. Ada. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Apa ganjaran dia? Di akhir ayat surah Al-Ahzab ayat 35 ni, tuan-tuan mati Allah, Allah sebut a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan mereka ganjaran keampunan. Allah akan berikan keampunan dan ganjaran yang besar, yang hebat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini sangat jelas bagi saya untuk nak menyatakan kita kata kelebihan tentang puasa secara umum. Sama ada puasa pada bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunat. Fadilat umumnya yang disebut dalam ayat ini ialah a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran ataupun keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Dan begitu juga kita dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa maka itu lebih baik. Itu pun jika kamu tahu, in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Kalau kita tahu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan puasa ini, maka orang akan ramai berpuasa. Tapi masalahnya ramai yang tak tahu. Maka kita kata wallahu a'lam, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan mati Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang mengetahui kelebihan berpuasa ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan berpuasa yang pertama yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan, para ulama dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut as-sawmu junnah, katakan puasa ini satu perisai. Perisai, mati Allah Subhanahu Wa Taala, perisai daripada melakukan dosa, perisai daripada menurut hawa nafsu. Bulan Ramadan secara umumnya, mati Allah, Nabi sebut apabila datangnya bulan Ramadan, maka tuan-tuan futihati abwabul jannah, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan wasulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan diikat. Syaitan-syaitan diikat. Dan kita hanya berdepan dengan nafsu. Maka mati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini adalah kaedah ataupun cara untuk mengekang nafsu kita. Disebut dalam hadis Nabi SAW tadi, katakan as-sawmu junnah, katakan. Nabi SAW sebut, katakan
bahawa puasa itu ibaratnya perisai. As-siyamu junnah, ya tak? Yastajinnu bihi atau yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, perisai itu perisai daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Perisai seorang itu sebagai kita katakan alat untuk meninding dirinya daripada melakukan maksiat, alat meninding dirinya daripada mengikut nafsu, tuan-tuan. Maka berpuasa itu, Nabi SAW sebut tadi, dia kata as-sawmu junnah, katakan berpuasa itu satu perisai. Dan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam hadis Nabi SAW, man istata' ya ma'syar syabab, Nabi sebut dalam hadis ya ma'syar syabab, man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu untuk berkahwin, ada kemampuan dan sebagainya, maka hendaklah dia berkahwin. Jangan tak berkahwin lah, katakan. Kena berkahwin, katakan. Bagi yang mampulah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajar, kerana dengan berkahwin tadi dapat jaga mata, dapat jaga kemaluan. Tapi siapa yang tak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana dalam hati Allah Subhanahu wa taala puasa itu dapat mengekang nafsunya, katakan, dapat mengekang nafsunya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tuan-tuan, tentang kelebihan berpuasa itu sebagai satu perisai. Tadi saya kata perisai daripada menurut syahwat, mengikut syahwat, dan perisai daripada melakukan dosa, katakan. Dan syahwat dengan dosa ini merupakan penyebab untuk seorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata apa? Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Siapa yang tidak ada orang Islam ataupun tidak ada seorang hamba Muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya, berpuasa satu hari pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan jauhkan dirinya daripada api neraka 70 tahun perjalanan. 70 kharifah. Disebut daripada dalam satu hadis yang lain, man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard. Siapa yang berpuasa satu hari kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan di antara dia dan neraka Allah Subhanahu wa taala satu parit yang besar yang kita kata luasnya kama bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Kedua-dua hadis ini dalam hati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang sahih. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim, dan hadis yang kedua yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini walaupun sebagian ulama mengatakan bahawa berpuasa kelebihan itu, yang hadis yang kedua yang terakhir yang saya bacakan tadi, ialah kelebihan itu khusus untuk mereka yang berpuasa pada dalam peperangan. Tetapi sebagian ulama lagi tidak, dia kata wazahir, yang zahirnya ialah selagi mana orang itu berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan taufik bila kita kata dia berpuasa kerana Allah, sesungguhnya dia telah berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia dah berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatlah ganjaran yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'adallahu bainahu wa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Ataupun dalam hadis yang kedua tadi, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard.
Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada neraka itu 70 tahun perjalanan. Dan riwayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di antara dia dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ada satu parit. Yang parit ni keluasannya ialah di antara langit dan bumi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sedang penonton, yang kedua kita kata as-sawmu yadkhulul jannah. As-sawmu yadkhulul jannah. Kita kata puasa ini penyebab untuk seorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu al-jannah, nasallallahu an yurzuqana al-jannata firdaus. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita syurga yang dipanggil syurga firdaus. Saya ingat dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi beritahu pada kita kalau kita nak mohon syurga, mohonlah syurga firdaus. Is'alil firdaus, kata Nabi SAW, is'alul firdaus, mohonlah pada Allah supaya kita dapatkan syurga firdaus. Jadi mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, as-sawmu yudkhilul jannah. Yudkhilul jannah. Puasa itu penyebab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin udkhilu bihi al-jannah. Qala 'alayka bis-shaum la mithla lahu. Kata daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, katanya, qultu wahai Rasulullah, aku tanya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang aku dimasukkan dengannya, dengan amalan tersebut ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, kata sabda Rasulullah sallam, 'alayka bis-shaum. Kamu kena rajin puasa. Kena rajin puasa. La mithla lahu. Tidak ada ganjaran yang sehebat puasa itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni kita kata jangan berlebih pula, katakan jangan gulu sangat berpuasa. Ada orang nak puasa sampai 360 hari, katakan. Masya-Allah, katakan. 360 hari puasa, tiap-tiap hari puasa. Maka perbuatan itu mati Allah Subhanahu Wa Taala pada dasarnya kita kata bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, afdal siyami Daud alaihi salam. Puasa yang paling afdal ialah puasa Nabi Daud alaihi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Daud alaihi salam dia puasa sehari puasa, sehari tak. Sehari puasa, sehari tak. Itu yang dilakukan oleh Nabi oleh yang dikatakan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, orang yang berpuasa ini akan diberikan ganjaran yang sangat banyak, katakan yang kita kata bighairi hisab, tanpa kita kata tidak ada terhad dia punya ganjaran pahalanya, tuan-tuan. Dan orang yang berpuasa ini namanya Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Maka Nabi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amalan anak Adam itulah untuknya kecuali siam. Kerana kecuali puasa. Puasa ini untuk aku dan aku yang akan beri dia secara khusus, mengatakan. Maka hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ada bau maksud, mengatakan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka kata para ulama, antara maksud yang disebut dalam hadis ini ialah ganjaran. Kita tahu bahawa dalam hadis Nabi SAW yang lain, setiap kebajikan Allah gandakan kepada 10. Likulli hasanatin 10 amthaliha. Setiap kebajikan, satu kebajikan kita buat, Allah akan gandakan kepada 10 gandaan. Bahkan dalam satu hadis lagi Nabi kata ila 700, sehingga 700. Maka di situ ada kadarnya, maknanya di antara 10 ke 700. Berbanding dengan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam hadis kursi ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan bagi ganjaran. Maka para ulama kata ayat hadis ini ataupun firman Allah SWT dalam hadis kursi ini menyatakan bahawa ganjaran puasa tidak terhingga banyaknya. Ujur sa'imina bighairi hisab. Ganjaran untuk orang-orang yang berpuasa itu tanpa hisab. Maknanya tidak ada hadnya, katakan. Tidak, kita kata wallahu a'lam. Maka sebab itu kita kata di situ dah menunjukkan kelebihan
berpuasa tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan berpuasa khususnya pada bulan Ramadan kita, bulan yang mulia ini tuan-tuan mati Allah. Justru disebut lagi tuan-tuan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata ulama, puasa ni tuan-tuan, kenapa Allah khususkan kenapa Allah khususkan puasa ini, yang mana Allah sendiri akan beri ganjaran. Ada. Kata ulama katakan, kalau amalan-amalan lain, ibadah-ibadah yang lain, ada kita ruang riak itu berbanding dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tak ada pun orang puasa sambil riak, orang puasa tu riak, katakan. Setakat yang saya tahulah, wallahu a'lam. Weh aku puasa, weh aku puasa, weh aku puasa. Tak. Sebab semua orang puasa. Tak, semua orang puasa. Maka puasa ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata satu perbuatan amalan yang kita kata riak itu sukar untuk masuk dalam puasa ini. Dan orang yang berpuasa ini kita kata tentulah dia takutkan, pada hakikat, pada dasarnya dia takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh je dia duduk rumah seorang-seorang, tak ada orang, tak ada siapa yang tengok dia makan. Dia makan, katakan. Tetapi dia sebab atas keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat dia, Allah akan hisab dia, Allah akan tulis catat amalan dia, maka tuan-tuan mati Allah, dia puasa. Sebab itu dikhususkan puasa ini ganjaran yang sangat-sangat hebat, bighairi hisab. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lis-shaim farhatani. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kegembiraan. Yang pertama tentulah ketika berbuka puasa. Semua orang gembira, menunggu, menanti-nanti dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka puasa. Sibuk nunggu makanan depan makanan nak buka puasa, tak sabar. Bila dah dapat minum, dah dapat makan, dah dapat minum, tuan-tuan, Allah seronoknya, katakan. Ada seronoknya tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, li-shaimi farhatani. Ada. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan dia. Satu, ketika dia berbuka puasa. Maksudnya, iza aftara fariha. Ini minta iza aftara, makna fariha. Maknanya ketika kita buka puasa itu, kita gembira. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat berpuasa sebulan Ramadan, kita akan rasa gembira. Katakan, iza aftara fariha. Apabila dia berbuka puasa, apabila habis selesai puasanya, Allah, dia gembira. Katakan, itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, dia gembira bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang diamalkan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat dengan amalan ibadah puasanya, maka ketika itu dia adalah orang yang gembira, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu. Itu Nabi sebut dalam hadis ini jelas, macam Allah, kelebihan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian macam Allah yang seterusnya, kita kata puasa ni untuk orang-orang yang berpuasa, mulutnya biasalah, katakan, dia, kita kata puasa ni bila perut kosong, macam Allah, secara automatik, katakan, kita dalam perut kita ada bahan-bahan yang menyebabkan dia akan keluarkan asid dalam perut kita, sebab makanan tak ada, dia akan keluarkan asid, dan asid tadi akan menghasilkan bau yang kurang enak pada mulut. Tetapi tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa orang yang ataupun bau mulut orang yang berpuasa, kata disebut dalam satu hadis Nabi SAW, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. Maknanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi, tuan-tuan. Bau kasturi. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna saya tak payah gosok gigi lah Ustaz, mengatakan nak bagi lagi busuk mulut. Tak. Katakan gosok gigi.
sunat mati Allah Subhanahu wa taala cuma makruh lepas zuhur katakan. Pagi harus katakan sunat. Sunat hukumnya itu mati Allah Subhanahu wa taala. Maka sunat kita berpuasa. Sunat kita menggosok gigi, wallahu alam. Kemudian tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ni tidak lari daripada kaitannya dengan Al-Quran. Kerana kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, katakan. Bila diturunkannya Al-Quran di dalamnya, Allah sebut dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata puasa dengan Al-Quran ni dia ada serupa sikit dalam part menamati Allah, yang mana tuan-tuan Nabi SAW sebut dalam hadis dia, "As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa itu sendiri dan juga Al-Quran itu sendiri akan beri syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Berkata orang-orang yang berkata puasa itu, berkata puasa itu sendiri, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahwa, fashaffi'ni fi." Katakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, ni puasa ni dekat akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan dia makhluk." Yang dia boleh bercakap, "Rabbi, ya Allah, aku telah menyebabkan dia ni tak makan, dia terhalang syahwatnya. Maka ya Allah, berilah syafaat disebabkan aku untuk dia. Fashaffi'ni fihi." Ya Allah, berilah syafaat pada orang ni disebabkan aku. Dek kerana dia tadi telah meninggal, dek kerana aku menghalang dia daripada makan dan minum, ataupun daripada makan dan juga syahwatnya. Berkata Al-Quran pula, "Mana'tuhu naumul lail." Ya Allah, aku menghalang dia daripada tidur pada waktu malam. Fashaffi'ni fi, berilah syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Tadi pada orang yang berpuasa, qala yushfa'at. Maka kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu, kedua-dua orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran tadi diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sedikit nak ambil mati Allah, kita kata dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita satu perkara yang untuk membaca Al-Quran. Kalau orang tanya, "Ustaz, bacaan Quran ni kita kata bila waktu yang paling afdal untuk kita baca?" Bila waktu paling afdal dibaca? Hadis ini telah memperlihatkan kepada kita bahawa wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku menghalang dia daripada tidur pada waktu malam. Jadi di situ mati Allah Subhanahu wa taala sebagai petanda ataupun sebagai bukti menunjukkan bahawa malam hari, pembacaan Al-Quran pada malam hari itu lebih afdal berbanding dengan waktu siang hari. Secara umum, mati Allah secara umum kita katakan, tak menafikan di sana ada waktu-waktu lain yang khusus kita katakan, tapi secara umumnya membaca Al-Quran itu kita kata afdalnya pada waktu malam. Moga-moga mati Allah berezekikan kepada kita dapat membaca Al-Quran pada waktu malam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata as-siyamu kafarah. Yang ketujuh tuan-tuan, kelebihan puasa ini sebagai satu pengampunan dosa. Kita katakan sebagai satu, kita kata kafarah. Kafarah ni sebagai bayar denda lah. Bayar denda. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita
manusia ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak lari daripada melakukan maksiat, tidak lari daripada melakukan dosa dan sebagainya tuan-tuan, maka dengan sebab puasanya tadi, dosa kita akan terhapus, katakan sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Puasa itu sendiri sebagai penghapus dosa. Nabi sebut dalam hadis yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Puasa katakan Ramadan dan Ramadan yang akan datang merupakan, kita kata, sebagai kafarah, penghapus dosa. Dan kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, banyak lagi ayat-ayat yang lain, hadis-hadis Nabi SAW yang lain tuan-tuan dirahmati Allah, yang Allah jadikan puasa itu sebagai penghapus ataupun sebagai satu bayaran kafarah. Kalau tengok orang yang melakukan hubungan dengan isteri pada siang hari, kita kata ianya dosa. Walaupun Ustaz, saya dengan suami dengan isteri kot, tak ada apa masalahnya, tapi sebabkan dia melakukan perbuatan itu pada waktu yang dilarang, iaitu pada siang Ramadan. Sebab ayat larangan itu jelas, katakan, maka tak boleh, katakan. Urusan agama ni bukan urusan kita, katakan. Bukan urusan, maknanya bukan kita yang tentukan. Yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mensyariatkan, kita kena ikut apa yang telah disyariatkan. Allah kata tak boleh siang hari, tak boleh bersama dengan isteri, maka jangan kita bersama. Tapi kalau bersama, maka dianggap sebagai dosa. Walaupun ianya pada dasar hukum asalnya harus, halal, katakan suami isteri, tapi disebabkan pada siang Ramadan terdapatnya larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis Nabi SAW dan sebagainya, maka perbuatan itu jika dilakukan pada siang hari, maka dia anggap sebagai perkara mungkar. Dan salah satu cara nak denda yang dikenakan ialah berpuasa. Maka dengan puasa tadi sebagai kafarah, sebagai denda, katakan, yang mana denda tadi, katakan, apabila seorang itu melakukan puasa tersebut, maka orang itu terampun dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita kata, bagi orang yang berpuasa ni, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, ada pintu khas untuk mereka. Apa pintu khas untuk mereka, tuan-tuan? Ni popular lah, katakan Babu Rayyan. Babu Rayyan. Tolong tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta tolong sangat-sangat, katakan. Tak usahlah nak buat panggilan nama, kita kata, kadang-kadang ada orang namakan anak dengan dia sebut Rayyan, dalam bahasa Arab ni Rayyan, jadi tapi panggilannya Rayyan, Rayyan dan sebagainya, nakkan ke arah kononnya nak English sikit lah, katakan, tak. Tapi bagi saya, Wallahu a'lam, benda tu kita kata tak ada besar sangat. Tapi kalau nama yang betul ni, nama sebutan yang betul ialah Rayyan. Rayyan. Kalau Ustaz tak sedap lah Ustaz bunyi Rayyan tu, dah macam meroyan pula, katakan. Dah itu dah perkataan yang disebut dalam bahasa Arab, nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rayyan. Rayyan, Rayyan, bukan Rayyan. Rayyan tak ada, katakan, dalam bahasa Arab tak ada Rayyan, katakan. Bahasa Arab ada Rayyan. Rayyan ni adalah apa dia? Disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam syurga itu ada satu pintu yang dipanggil pintu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Pintu ini yang dinamakan pintu Rayyan ini adalah pintu khusus untuk orang yang berpuasa, rajin puasa. La yadkhul minhu ahad ghairuhum. Tidak ada orang lain yang boleh masuk melalui pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Fa in dakhalu ughliq. Kalau mereka dah masuk, pintu tu akan ditutup automatik. Falam yadkhul minhu ahad. Maka orang lain tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Jadi fa idza dakhala akhiruhum ughliq wa man dakhala shariba wa man shariba lam yazma abadan.
Siapa yang masuk, dia akan minumlah. Mungkin dia dalam itu rahmat Allah terdapat tempat minuman dan sebagainya. Dan siapa yang minum, maka dia tidak akan rasa haus selama-lamanya. Itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kita kata sedikit berkaitan dengan kelebihan berpuasa. Katakan secara umumnya sama ada puasa selain daripada bulan Ramadan ataupun secara khususnya pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kita nak lihat terus tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kelebihan bulan Ramadan ni sendiri. Itu kelebihan puasa. Kelebihan bulan ini. Ada orang kata semalam ada tanya, katakan ustaz tak boleh ke sebut Ramadan Karim, katakan. Kena sebut Ramadan Mubarak, katakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua-dua boleh, tak ada masalah, katakan. Ataupun kalau kita kata Karim itu, memanglah kita kata Karim ini seorang itu Karim maksudnya ialah orang yang rajin, kita kata seorang yang banyak memberi, banyak ialah jud, banyak memberilah, katakan. Memberi apa? Bagi duit ke, beri bantuan ke atau sebagainya. Kita katakan lelaki itu rajulun karim. Rajulun karim maknanya orang tu mulia, orang tu suka banyak memberi, katakan. Kita jangan lupa, memang kalau kita maksudkan yang banyak memberi, yang banyak apa, kita tak boleh kata Ramadan itu memberi, katakan memberi kita rezeki, memberi kita nikmat, memberi kita, tidak. Sebab Ramadan sendiri tidak mampu buat apa-apa. Ramadan tidak mampu memberi. Yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebagian ulama dikatakan, yang diviralkan baru ni, tidak boleh mengatakan Ramadan Karim. Yang dimaksudkan yang tak boleh itu part tu. Yang kita mendakwa bahawa Ramadan tadi memberi dia. Tidak, bukan Ramadan yang memberi. Yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi katakan, suka saya ingatkan, kebanyakan masyarakat kita, Allah, dan juga masyarakat Arab, maksudkan Ramadan Karim itu ialah, Karim maknanya ahamiyah, zatul ahami, zatul himmah ataupun al-azamah, dan juga syaraf, maknanya mulia, Allah. Ramadan yang mulia, katakan. Maknanya ada, kita kata yang Ramadan yang penting. Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam ayat-ayat Al-Quran menyifatkan arasy-Nya yang Allah sebut al-arsyil karim, katakan arasy yang mulia, katakan. Dan banyak lagi dalam kalau Allah dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala kita kata contohnya dalam dalam ayat dalam Al-Quran, Allah sebut nama Allah Al-Arsyul Karim, ada kata wa rizqun karim, katakan. Kemudian wa maqamin karim, kitabun karim, katakan. Madkhalan karima, katakan. Ada dalam ayat-ayat Quran Allah sifatkan hamba-hambanya, katakan. Maka tidak ada salahnya nak meletakkan karim itu. Yang salah ialah apabila kita maksudkan makna karim itu, tuan-tuan, kepada memberi, katakan. Memberi sesuatu kemudian apa, nama Allah Subhanahu, tak boleh, katakan. Tidak boleh menyatakan begitu, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk nak menyatakan Ramadan yang mulia, maka tidak salah, katakan, dengan perkataan Ramadan Karim, seperti mana ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Dan harus juga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita sebut Ramadan Mubarak, seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut, kata, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati di dalamnya, katakan. Bulan yang mana mati Allah Subhanahu wa taala diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkati bulan Ramadan. Ada. Baik. Jadi tuan-tuan Allah, kita nak lihat bulan Ramadan ni secara khusus. Bulan Ramadan ini masyhur dengan fadilat yang pertama ialah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Semua orang tahu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, bulan Al-Quran. Jadi kita dituntutlah untuk banyak membaca Al-Quran. Kita setakat mana yang kita mampu.
Para ulama salaf kita katakan kalau bulan-bulan yang lain mereka mengkhatamkan Al-Quran kita kata seminggu sekali. Tetapi bila bulan Ramadan mereka khatam nama Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada puluhan kali, maknanya sampai 50 kali, 60 kali katakan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan baca Al-Quran setakat yang kita mampulah, katakan setakat yang kita mampu. Sekarang ni kita ada PKP tuan-tuan. Tak? Semua ibu bapa, semua bapa-bapa yang ada, ketua-ketua keluarga di rumah, suka ke tak suka ke macam Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ke tak boleh, mereka cubalah menjadi imam ketika solat. Solat paling tidak pun ialah kita kata untuk ahli keluarga sendiri, untuk anak-anak dan bapanya sendiri, ya tak? Jadi sebenarnya tak ada masalah tuan-tuan nak pegang Al-Quran ke, nak pegang kita kata nak letak Al-Quran depan ke, tak ada masalah. Cari Al-Quran yang besar, letak depan atas meja, letakkan sambil melihat. Nak sambil melihat. Ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala pegang telefon ni. Ni telefon ni boleh pegang. Tak ada masalah. Tapi silent mode. Mode-nya kena silent kan lah. Ataupun letakkan aeroplane tu. Supaya tidak ada orang yang boleh call pula masa tengah baca Quran, tak ada orang yang boleh call. Jadi kita di situ nama Allah kita boleh buka ayat Quran sambil baca, katakan. Sambil baca, katakan. Kita kata dah habis baca, katakan tutup. Pergerakan yang di situ tidaklah kita kata sehingga membatalkan semayang. InsyaAllah wallahu a'lam tidaklah membatalkan semayang pergerakan itu. Kerana meletak Al-Quran ke, mengambil Al-Quran ke, insyaAllah tidak membatalkan semayang. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya katakan Al-Quran dirahmati Allah, bila masuk bulan Ramadan diikat syaitan, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi awal, iza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul nar, abwabun niran wa suffidat syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan juga nama Allah diikat syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan diikat. Diikat bagaimana? Diikat wallahu a'lam. Diikat tu bagaimana? Wallahu a'lam bis-shawab, katakan. Maksud syaitan itu masuk jin-jin semua. Semua jin-jin semua diikat, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata maka tuan-tuan bila semua ni dah diikat, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis Nabi SAW, ya baghiyal khairil aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir, wallahi utaqa min nar, walillahi utaqa min nar, wa dhalika kullu lailah. Wahai orang yang mencari kebaikan, katakan, terimalah yang Allah nak berikannya. Maknanya Allah suruh kita, maknanya di sana ada arahan untuk kita pergiatkan ibadah pada bulan Ramadan. Wahai baghi syarr, wahai orang yang melakukan maksiat, aksir, kurang, jangan buat, katakan. Kalau boleh tinggal terus, katakan. Aksir, katakan. Walillahi utqa minan nar. Bagi Allah tu ramai orang yang Allah berkuasa untuk membebaskan, ataupun bagi Allah itu ada ramai orang-orang yang akan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzalika kullu lailah. Setiap malam tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala ada ramai yang akan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah masukkan kita dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, andai kata ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat ruang komen tu. Tuan-tuan boleh tanya setakat yang saya mampu untuk jawab, saya akan cuba jawab insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, yang ketiga, bulan Ramadan ni khusus untuk kita umat Nabi SAW, kita ada satu malam. Malam yang sangat-sangat istimewa yang kita duk dambakan, yang kita duk nak carilah, kita katakan yang dipanggil malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, katakan. Malam Al-Qadar, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala adalah malam yang kita kata yang sangat-sangat
kita kata mulia dan hebat, katakan. Allah sebut lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti malam Lailatul Qadar ni kita akan ceritakan secara khusus nanti pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, malam Al-Qadar ni kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Bila berlakunya malam Al-Qadar? Apa dia punya kita kata tanda-tandanya, Ustaz, katakan, tuan-tuan. Ada tanda-tanda yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tetapi untuk dapatkan dia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan masa tu baru kita nak usaha, tidak. Bermula daripada awal ni, katakan. Bermula daripada awal ni, awal Ramadan ni, sehinggalah membawa kepada kita, mudah-mudahan rahmati Allah, kita dapat malam yang dipanggil malam Al-Qadar itu. Wallahu a'lam. Dia ada malam hari je, bukan siang hari, malam hari je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata itu sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, dan kewajipan, maknanya bulan Ramadan ini tidak perlu diragui lagi, kerana jelas-jelas dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah jelas dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam nas-nas Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran baik kewajipan berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So, kuliah lepas ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan galakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada bulan Ramadan, katakan. Apa dia hadis-hadis yang galakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Insya-Allah kalau pagi besok kita ada ruang lagi, insya-Allah kita akan berkumandang lagi pada kuliah subuh kita, tuan-tuan. Wallahu taala alam bissawab. Ada kata kalau ada soalan seperti mana yang saya jelaskan tadi, tuan-tuan, boleh kita kata boleh bertanyakan pada ruang komen tu, boleh tulis soalan. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya. Wallahu a'lam, saya cuba jawab, katakan. Saya bagi masa untuk tulis. Sementara itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang tanya, Ustaz, musim-musim PKP ini, Ustaz, kata kod-kod lah, kalau ada orang diminta untuk buat ujian darah, katakan, adakah batal puasa? Wallahu a'lam, fatwa yang saya tahu, tuan-tuan, setakat yang saya tahu, maka kita kata mazhab Syafi'i tidak batal puasa. Tidak batal puasa bagi kita kata bagi orang yang cek darah lah, ataupun mengambil darah tadi, tak batal puasa. Kerana Nabi SAW sendiri pernah berbekam ketika itu baginda SAW berpuasa. Jadi hadis jelas, namanya Allah. Walaupun ada pandangan lain, katakan, ada pandangan yang kedua mengatakan bahawa orang yang berbekam itu dianggap berpuasa, dan yang membekam tu dianggap berbuka, dan orang yang dibekam itu juga dianggap kita kata telah berbuka puasa, maknanya tak sah puasanya, katakan. Jadi hadis laqad aftara al-hajimul mahjum, maknanya orang yang membekam dan yang dibekam, dua-dua batal puasa. Hadis tu memang ada. Sebab tu saya kata tadi, ada pandangan ulama yang mengatakan batal, tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, namanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak batal puasanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi namanya Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersiaran, tuan-tuan. Pagi ini, walaupun dalam lebih kurang dalam lingkungan dalam 40 minit, 50 minit, namanya Allah, sedikit yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu ataupun besok pagi, insyaAllah, kalau ada ruang. Nanti saya tanya pada admin kita untuk FB Live kita, FB Surah An-Nur Bandar Puteri. Kalau ada ruang pagi besok, saya akan sekali lagi berkumandang untuk menyambung kitab kita, iaitu kitab Sifatul Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, iaitu sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini.
Kita nak lihat hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Ramadan, dan moga-moga di situ kita dapat mencontohi Nabi SAW. Tuan-tuan boleh kita kata boleh utarakan soalan-soalan di ruang FB ni. InsyaAllah Saudara Nizam kita telah menjadikan saya sebagai admin kepada FB ni. Kalau ada ruang untuk bertanya soalan, kita boleh jawab, insyaAllah. Saya cuba jawab, insyaAllah, biiznillah ta'ala. Jadi setakat itu saja, tuan-tuan rahmati Allah, yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.